Alhamdulillah, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita sudah pun hampir melalui 1/4 daripada bulan Ramadan. Dan tentunya setiap seorang daripada kita ada pengalaman yang berbeza-beza. Ada yang sudah membuat persiapan rapi, masuk dalam Ramadan 7 hari yang pertama ini begitu bersemangat, bertenaga, laju, mengejar bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, doa, salat, infak dan sebagainya. Tapi mungkin ada sebahagian yang lain tak sempat nak buat persiapan. Jadi minggu yang pertama ini terasa berat, letih, lemah, perlahan. Tapi kita mesti ingat Ramadan ini Allah tawarkan segala macam ganjaran dan rahmatnya itu tidak hanya untuk satu golongan. Ia adalah tawaran untuk semua. Sama ada yang sudah membuat persiapan ataupun belum. Sama ada yang bertenaga, laju ataupun yang letih dan masih merangkak-rangkak. Ia adalah tawaran untuk semua dan kita usaha mengikut pace masing-masing. Ini bukan masa untuk kita berputus asa kalau kita rasa macam kita dah ketinggalan banyak dalam 1/4 yang terawal ini daripada bulan Ramadan. Kita jangan bandingkan dengan orang sehingga kita rasa melemah. Kita rasa dah lah, give up lah. Tak boleh dah kan? Tak. Kita usaha bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri yang semalam. Dan kita cuba berusaha semampu kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. InsyaAllah. Dalam siri Wahai Tuhan, ini sebenarnya satu siri yang begitu mencabar kerana setiap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu lautan ilmunya begitu dalam dan luas. Dan dalam beberapa masa yang ringkas kita ada ini, kita hanya cuba nak renung mungkin satu titis daripada lautan yang luas itu. Jadi moga-moga Allah bantu kita untuk memberikan kefahaman dan petunjuk sehingga kita dapat menghayati dan mengamalkan pelbagai manfaat daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan hari ini kalau kita lihat, kita akan membincangkan satu nama yang begitu agung. Kalau dalam surah Al-Fatihah kita baca, selepas Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbul Alamin, sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahim, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Maliki Yaumiddin, yang membawa erti pemilik hari pembalasan. Ada juga riwayat lain yang dibaca Maliki Yaumiddin, iaitu Raja Hari Pembalasan. Dan nama yang kita nak fokuskan untuk episod kali ini adalah Al-Malik, yang maha memiliki segala sesuatu. Al-Malik, Sang Maharaja, dan juga Al-Malik Al-Mulk, yang memiliki segala kerajaan. Okay? Ini adalah 3 nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh gabung jalinkan dan merumuskan satu makna yang sangat penting untuk kita ni sebagai hamba-hambanya tunduk dan merendahkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat kepemilikan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik, iaitu kepemilikan penuh yang kekal mutlak selama-lamanya. Berbeza dengan kepemilikan kita. Kita juga memiliki banyak barang, harta, aset, tetapi kepemilikan itu terbatas dan serba-serbi kekurangan. Kan? Walaupun kita mungkin ada rumah yang statusnya hak milik kekal, tapi kita tahu ia tidak kekal. Bila-bila masa kita dipanggil untuk pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepemilikan itu akan berpindah kepada orang lain. Ataupun kita memiliki sesuatu, tapi kita sebenarnya tidak ada satu kuasa untuk berbuat sesuka hati walaupun kita memiliki perkara tersebut. Yang mana kita pergi kepada nama Allah yang kedua, iaitu Al-Malik, iaitu Raja, Maharaja, yang mana membawa erti bahawa dia adalah yang menguasai dan menangani ataupun menentukan perintah dan larangan, anugerah dan pencabutan anugerah itu. Jadi misalnya kalau kita memiliki kereta, walaupun dia adalah kereta sport yang mewah, yang mahal, road tax pun berpuluh ribu, tapi kita tertakluk kepada undang-undang tertentu. Misalnya tak boleh memandu lebih daripada 110 km per jam. Jadi bila kita memandu laju lebih daripada itu, dan kalau ditahan, kita akan dihukum, kita akan didenda, disaman dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki penuh semua ciptaannya ini,
dia juga mempunyai kuasa penuh sehingga dia berbuat mengikut sesuka hatinya. Tidak ada orang yang boleh mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini Allah sebut sendiri dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-23, surah yang ke-21 ayat yang ke-23, Allah kata apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak boleh disoal tentang apa yang ia lakukan, tetapi mereka lah, yakni manusia lah yang akan dipersoalkan kelak, yang akan ditanya kelak tentang apa yang mereka lakukan. Dan bila kita fikir dengan lebih mendalam, kebiasaannya bila kita sebut kerajaan dalam konteks manusia, dia seorang raja, seorang pemilik, kepemilikan dan kuasanya begitu terhad. Dan kita bukan hanya bercakap dalam soal raja yang menguasai negara, tetapi juga kita semua ada peranan yang bersifat authority dan ada sedikit kepemilikan dalam konteks yang banyak. Dalam keluarga, kita ada kuasa mungkin sebagai ketua keluarga. Kalau suami terhadap isteri dan anak-anaknya, dia ada tanggungjawab itu. Dan dia kemudian kalau ibu, seorang isteri sebagai ibu terhadap anak-anaknya, rumahnya, amanahnya dan sebagainya. Demikian juga di tempat kerja, dalam konteks masyarakat dan lain-lain. Yang membezakan kepemilikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kepemilikan dan kuasa manusia ialah bila manusia menguasai semakin besar kerajaan ataupun syarikat ataupun keluarga, sebenarnya semakin berkurang pengaruh dia dan kontrol dia. Kan, misalnya kalau satu CEO di syarikat yang ada beratus-ratus staff, dia tak boleh nak catch up dengan kerja semua orang. Dia perlu delegate, dia letak manager, sub-manager dan head department dan sebagainya, dan dia hanya akan berkomunikasi dengan beberapa kepimpinan tertinggi dalam syarikat itu. Dia tak tahu apa yang berlaku jauh di bawah. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala raja yang memiliki secara penuh, Allah bukan hanya berurusan dengan golongan tertentu di level tertinggi, tapi Allah ada direct control dan Allah tahu semua yang berlaku di dalam kerajaannya. Hatta kepada sehelai daun yang jatuh di tengah hutan belantara, Allah tahu itu sedang berlaku dalam kerajaannya. Allah mendengar perbualan, percakapan, bukan hanya level manusia ini, tetapi hingga ke tahap serangga-serangga yang melata di atas muka bumi, yang berada di bawah tanah. Dan kerajaan dan kuasa otoritinya bukan tidak terhad kepada dunia, tetapi langit dan bumi. Semua planet-planet, matahari, bulan, bintang, semuanya diuruskan oleh Al-Malik, Al-Mulk, Malik Al-Mulk. Allahu Akbar, Allah Maharaja, pemilik yang memiliki segala sesuatu. Dan Allah juga menyebut dalam surah Ar-Rahman, Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Surah Ar-Rahman ayat ke-29, Allah kata sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya meminta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Dan tiap-tiap masa itu Allah dalam urusan mentadbir dan menguruskan semua kepemilikannya yang ada di dalam kerajaannya. Cukup luar biasa, full control, full ownership. Tidak ada siapa-siapa yang boleh mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang ia kerjakan. Berbeza sebenarnya dalam konteks raja ataupun pemimpin yang ada di dunia. Kadang-kadang dia sendiri tak boleh buat apa yang dia suka. Misalnya kita boleh sebut contoh, ada orang yang datang daripada keluarga diraja, malah dia sendiri tidak ada pilihan, freedom untuk dia berkahwin dengan siapa yang dia suka. Kerana ada peraturan tertentu di istana, ada adat yang mesti dipatuhi, dan kalau dia langgar, dia akan dibuang keluar daripada keluarga diraja ataupun dibuang keluar daripada, dihilangkan kuasa daripada kerajaan. Mungkin yang terkini kita baca tentang Princess Mako di Jepun, seorang princess yang akan naik ke tahta tetapi kerana dia jatuh hati dengan orang biasa, layman, dia nak kahwin dengan lelaki tersebut dan dia sangguplah untuk tinggalkan kehidupan dalam keluarga diraja dan kuasa yang bakal ia nikmati kalau dia kekal mengikut peraturan yang ditetapkan. Berbeza dengan kita mungkin yang bukan raja, tapi kita ada freedom lebih
dan lebih mudah untuk berkahwin dengan sesiapa yang kita kehendaki dan atau berbuat perkara yang tidak begitu rigid dari sudut kawalan dan peraturannya. Sehingga waktu kita kahwin pun kita dipanggil raja sehari, tapi kita raja sehari je lah. Okay? Dan kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran, Allah suruh Nabi SAW sebut perkataan ini untuk mengagungkan dan faham seluas apa, sedalam apa kuasa dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila Nabi SAW diajar untuk menyebut, lalu kita juga mesti menyebut, iaitu Qul Allahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu mempunyai kuasa pemerintahan. Tu'til mulka man tasha, dia memberi kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan dia mencabut kekuasaan daripada siapa yang dia kehendaki. Allah memberi kuasa, Allah mencabut kuasa, itu hak mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tu'izzu man tasha, dia muliakan siapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan dia menghinakan siapa yang dia kehendaki. Biyadikal khair, dan di dalam genggaman Allah lah segala kebaikan. Dan kalau kita lihat di hujungnya itu, ia menyebut innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau Maha kuasa, berkuasa ke atas segala tiap-tiap sesuatu. Dan kita nak habiskan siri ataupun episod ini dengan satu hadis qudsi yang cukup luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, iaitu hadis qudsi ini, bila hadis qudsi Allah menyebut, wahai hamba-hambaku, yang paling awal sehingga yang paling akhir, dalam kalangan manusia, dalam kalangan jin, kalau semua kamu ini bertakwa pada tahap takwa yang paling tertinggi, ia tidak sedikit pun menambah kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyebut lagi, wahai hamba-hambaku, yang paling awal sampai yang paling akhir, daripada kalangan manusia dan juga daripada kalangan jin, kalau semua kamu melakukan dosa ke tahap dosa yang paling tinggi, ia tidak sedikit pun menjejaskan kuasa dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahagian terakhir daripada hadis ini, Allah menyebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau yang paling awal daripada kalangan kamu sehingga yang paling akhir daripada kalangan kamu, daripada kalangan manusia, daripada kalangan jin, berhimpun di satu lembah, dan semua kamu meminta hajat semua benda lah apa yang kita nak, dan Allah bagi semua yang kita minta daripada awal sampai yang akhir, manusia dan jin, dan itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam laut dan dikeluarkan. Apa yang tersisa? Hampir tidak ada apa-apa pun yang tersisa. Sebab tu dalam kita memahami Allah Al-Malik, Al-Malik, Malikal Mulk, kita sedar ibadah kita, apa saja pengabdian yang kita lakukan, kita mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangan, ia bukan untuk memberi manfaat kepada Allah dan kerajaannya, tetapi kitalah yang mendapat manfaat. Dan apabila kita langgar, kita tinggalkan, kita yang sebenarnya dalam keadaan kerugian. Sebab tu kita penting, kalau kita lihat Allah Raja segala raja, pemilik penuh, pemilik segala kerajaan, Allah begitu mengistimewakan setiap seorang daripada kita apabila dia menurunkan Al-Quran dan bercakap secara direct kepada setiap seorang daripada hamba-hambanya. Dan Allah juga menyeru supaya kita bercakap direct dengan dia, Sang Maharaja, meluahkan perasaan, meminta segala hajat. Sebab tu apabila kita faham, kita belajar tentang apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang, berani ke kita nak bangkang Sang Maharaja Allah Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik Al-Mulk? Tidakkah kita takut apa yang akan jadi pada diri kita yang kerdil ini ketika membangkang Tuhan yang menguasai kerajaan langit dan bumi? Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman dan memudahkan kita untuk tunduk mengikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya.
Allahumma amin. Moga Allah mudahkan.